Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia ku prihatin. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Kita ni dah nak masuk setengah hari kita berkongsi dalam talian ni. Harap-harap tuan-tuan dan puan-puan bersabar. Lepas ni saya cakap nanti ada satu lagi penceramah akan sama-sama berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya harap tuan-tuan akan mendapat manfaat daripada apa yang kita kongsikan. Jadi saya nak share skrin untuk bercakap dengan tuan-tuan dan puan-puan hari ini. Saya topik saya ni mudah sangatlah. Tapi selalunya topik ni orang letak last sekali. Dia tentang perancangan pewarisan. Jadi hari ini kita nak ceritakan tentang kepentingan wasiat. Jadi di permulaan ini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Cerita pasal meninggal dunia ni orang tak berapa suka nak dengar. Tapi kalau cerita pasal income tax tu lagi orang takut. Lepas ni nanti ada satu lagi topik tentang takaful, insurans pun orang tak suka nak dengar. Tapi inilah tanggungjawab kami untuk sama-sama berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan yang hadir. Slide ada keluar ni, Hakim? Ya, ada dah full screen. Okey, cantik. Terima kasih. Okey. Kadang-kadang kita tak tahu slide ni keluar tidak. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang akan berwajib berlaku dalam kehidupan ialah teks. Itu tadi. Sebab tu cukai itu tak boleh elak. Kena bayar cukai. Begitu juga sebenarnya bagi orang Islam, zakat dia kena bayar. Jadi jangan terlupa bila kita berbicara tentang cukai, kita kena ingat sebagai orang Islam pula teks. Jadi benda ni zakat. Jadi zakat pun wajib, cukai pun wajib. Tapi bagusnya negara kita ni, istimewa negara kita ni, siapa bayar zakat, zakat itu dianggap sebagai pembayaran cukai juga. Alhamdulillah. Jadi hari ini untuk tujuan kita semua, saya akan berkongsikan tentang kepentingan wasiat. Jadi walaupun tajuknya macam wasiat tu nampak macam untuk orang bukan Islam tapi hari ini insya-Allah tujuan saya ialah untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan bahawa kalau orang bukan Islam boleh buat wasiat, orang Islam pun boleh buat wasiat. Itu. Jadi wasiat itu salah satu daripada perancangan harta pusaka. Harta yang kita ada ni tuan-tuan dan puan-puan, kita ada tanggungjawab. Jadi nanti saya akan ceramah saya pendek saja, saya punya slide pun tak banyak, ringkas saja. Saya akan beri peluang kalau ada yang nak bertanya nanti boleh tanya, masuk soalan dalam chat box. Nanti penganjur akan hantar, kita akan cuba jawab. Saya akan sediakan 10 minit terakhir daripada sesi saya ni. Nanti saya akan cuba kupas soalan sebab ini masalah biasa. Tapi orang letak ni di penghujung sekali. Kadang-kadang orang tak ambil peduli. Orang kata ini kemudianlah masih hidup dah kena cukai, kena bayar zakat, meninggal dunia relax. Tak ada. Sebab harta yang kita ada ni ada tanggungjawabnya. The asset that we have responsibility. Ada mal, ada tanggungjawab, ada responsibility. Tanggungjawab kita apa? Kalau kita ada macam-macam harta lah, KWSP kita ada jongkong emas, ni jam orang jual emas, tulen sebagainya sebagai pelaburan ASP, malahan rumah, kereta yang kita ada, segala yang kita ada atas nama kita ni ada tanggungjawab. Kita harus menentukan bagaimana nanti ia akan dilaksanakan. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, ini dia yang kita nak kongsikan. Kita dalam financial management ini, dalam hal mencari kekayaan, mengumpulkan harta, financial planning ni, kita kena ingat bahawa akhirnya nanti kita akan pergi juga. Kita akan tinggalkan alam yang fana. Jadi bukan kita boleh
bawa bersama dengan kita. Kita kumpulkan harta, kita perlukan perancangan, kita kena uruskan harta kita, kita kena lindungi elok-elok. Nanti selepas saya nanti ada penceramah daripada MTA akan terangkan macam mana nak lindungkan. Saya cerita tentang macam mana kita nak wariskan, macam mana kita nak bahagikan. Jadi salah satu daripada alat perancangan yang kita bincang hari ini hanyalah wasiat. Tapi selepas ni jangan takaful pun baik juga. Nanti kita akan bincangkan takaful, kita akan bincangkan insurans selepas saya. Yang ini kita nak ceritakan tentang wasiat saja. Saya tumpukan bagaimana wasiat ini boleh membantu. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa kita perlu buat perancangan? Sebab kalau ikut income tax tadi tentu ada tarikhnya. Tarikhnya tiap-tiap tahun bulan 1 bulan Mac start kira, kena submit sebelum April. Bagi orang yang makan gaji, orang yang berniaga sampai Jun, tarikhnya tetap. Tarikh meninggal dunia kita tak tahu. Kita sukalah kita dapat hidup panjang, umur panjang, kita dapat hidup lama. Lifespan bertambah. Sekarang ni dijangkakan daripada statistik, dijangkakan tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh hidup lama. Alhamdulillah kita boleh menikmati kehidupan. Sakit atau tidak itu satu hal lain. Itu statistik menunjukkan bahawa yang jelas daripada statistik yang dibaca, yang saya kutip 2016 ni, jelasnya ialah tengok sini. Men live until 72. Orang lelaki hidup 72, women until 77. Bermaksud suami mati dulu. Kalau suami meninggal dunia terlebih dahulu, tuan-tuan puan, apa yang ditinggalkan untuk isteri dan anak-anaknya? Begitulah. Sebab tu kadang-kadang orang tak nak dengar syarah saya ni, dia takut. Saya bukan nak menakutkan tuan-tuan dan puan-puan, tapi kematian itu pasti. Bila tak tahu. Pasti ditunjukkan statistik 2018. Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan bahawa tiap-tiap jam ada 19 orang meninggal dunia. Ini bukan saya kata ni, saya kutip statistik yang 2018 lah. Ya. Jadi dia tunjuk 32 orang mati setiap hari. Ini hal lain, ini tentang penyakit. Penyakit jantung, lepas tu meningkat pula tu. Jadi tuan-tuan dan puan, saya bukan nak menakutkan. Sekali lagi saya bukan nak menakut tuan-tuan dan puan. Ada orang kata ini saya punya ni. Tapi sekarang ni saya nak tunjukkan. Ini benar. Meninggal dunia ni sekali jalan kita tak tahu kan macam ni. Kemalangan tidak diduga. Ya, disebut semalam saya lalu ke tempat ni. Saya nak dari office saya, pejabat saya nak pergi ke Puchong. Lalu tempat saya lalu sini. Takut. Jadi itu dia kata, meanwhile, public say they are worried for their safety when driving past construction site. Orang takutlah lalu tempat-tempat. Memang menakutkan tuan. Lalu tengok atas je. Dan sebab tengok atas dekat atas highway tu, takut sesondol pula kereta depan. Sebab tu kita bersedia. Kita takut menghadapi mengalami kemalangan, kecederaan, kita ambil perlindungan. Kan? Kita ambil perlindungan. Kenapa kita ambil perlindungan? Kalau kereta kita rosak, kena langgar, kita bawa betul kena langgar. Kita perlukan perlindungan insurans takaful. Tapi dengan diri kita, kita pun kena ambil. Sebab apa? Sebab ni, tujuannya adalah untuk kita tahu bahawa tuan-tuan dan puan-puan, kita buat perancangan ni apa semua, kenapa? Sebab jelas, bila kita tiada, nanti kalau kita tinggalkan hutang, dalam banyak-banyak harta yang kita kumpul tu, satu pun tak boleh kita bawa masuk. Bagi orang Islam, bolehlah bawa masuk amal kebajikannya, charitable work saya kan, good deed saya boleh. Tapi yang harta-harta lain tinggal. Mana milik kita? Tinggal. Yang tinggal yang susah ni, kalau tinggalkan hutang, antara hutang yang nak kena selesai, tax, income tax tu pun kena nanti. Fizri akan cari kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini persoalannya. Persoalan-persoalan ini memerlukan kita buat perancangan. Memerlukan kita buat sesuatu. Ya, jadi kita kena tahulah. Sebab perancangan ini mesti melalui proses dia. Saya kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan, tengok ni, kalau konvensional tujuan kita nak menghasilkan, kita bekerja berniaga. Sama juga kalau orang Muslim gitu juga. Jadi saya bagikan, sebab slide ni besar, saya bagikan terus perbandingan antara orang Islam dengan
konvensional macam mana. Di bawah akhir sekali tetap kena bahagikan. Macam mana nak bahagikan? Boleh buat untuk orang Islam, boleh ada wasiat, boleh buat hibah, boleh wakaf, boleh amanahkan. Akhirnya boleh bagi ikut faraid. Faraid tetap. Tapi orang kalau perancangan konvensional, dia pun kena pilih juga. Dia boleh buat wasiat, dia boleh buat amanah atau trust, dia boleh bagi gift. Sama dia punya konsepnya. Jadi hari ini insya-Allah kita akan kongsikanlah mana yang sesuai kita fikir. Dalam kita ada peserta-peserta yang ramai ni. Ini tujuannya saya bandingkan. Jadi sebenarnya perancangan pewarisan mesti dibuat. Orang Islam kena buat, orang bukan Islam pun kena buat. Sebab sebab apabila meninggal dunia, harta yang ditinggalkan tadi itu beku. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, harta yang ditinggalkan tu beku. Beku macam mana? Maksudnya kalau duit dalam bank, pemegang akaun ni meninggal dunia, tuan punya akaun meninggal dunia, bank tak boleh keluar. Kalau ingat pun nombor PIN pun rasanya jadi masalah kan. Kalau keluar banyak-banyak, satu hari dia ada had dia. Jadi bila harta dibekukan, kereta, kalau masa tu sekarang ni dia extend lah, dilanjutkan cukai jalan sampai bulan 5. Nanti nak baharui cukai jalan kena ada perlindungan, kena ada insurans, kena ada takaful. Kalau tuan punyanya dah tak ada, macam mana nak baharui perlindungan? Jadi macam mana nak sambung cukai jalan? Jadi ini masalah. Kalau misal kata sewa, kita ada kutip sewa, meninggal dunia, sewa tu penyewa nak bayar kat siapa? Jadi benda-benda macam ini memerlukan kita mengambil kira. Saya ada pengalaman lah, banyak pengalaman sebenarnya tentang hasrat orang untuk meninggalkan harta. Saya buat kes harta pusaka ni tuan-tuan dan puan-puan lama dah. Daripada saya mula belajar sebagai pelajar undang-undang dulu. Tahun 1985 saya belajar kes yang mula-mula sekali file saya buka, tengok, baca, nak belajar adalah kes pusaka 1985. Sampai sekarang masih lagi lah duk buat tentang harta pusaka. Masalah ni payah. Ada satu kes tu isterinya meninggal dunia 12 tahun kemudian baru dia nak uruskan duit EPF, duit KWSP ada 400,000. Tapi dia tak keluarkan. Sedangkan ketika itu anaknya memerlukan duit-duit. Jadi benda-benda macam ini nak kena atur. Jadi bila orang meninggal dunia, pentadbiran kena dilaksanakan, bukan boleh terus bahagi. Jadi meninggal dunia harta pusaka, itu jadi nak kena lalui pentadbiran dan pembahagian. Bukan senang. 20 tahun pun ada yang tak buat lagi. Ada satu kes, satu orang tu datang ke rumah, ke ofis saya, dia cerita tentang rumah yang ayahnya tinggalkan, diduduki oleh kakaknya 40 tahun tak tukar nama, masih lagi. Yalah, bayar cukai pintu, bayar cukai tanah apa semua tak apa, tapi masih lagi atas nama arwah ayahnya yang telah meninggal 40 tahun dulu. Macam mana nak bagi? Cucu-cucu pula sekarang dah berebutkan. Jadi orang meninggal dunia ni ada dua keadaannya. Sama ada dia meninggal dunia ada wasiat, meninggal dunia tanpa wasiat. Ini yang kita nak tunjukkan nanti insya-Allah. Bagaimana perbezaannya. Jadi slide saya yang berikutnya tunjuk. Kalau meninggal dunia harta beku. Kalau tiada wasiat, prosesnya atas tu. Tiada wasiat. Kalau ada wasiat senang insya-Allah. Ada wasiat pergi ambil probate. Wasiat sahaja tidak boleh dilaksanakan tanpa diprobatekan. Jadi wasiat itu dia punya hasrat bertulis atau sebagainya. Jadi kita kena pergi ke mahkamah ambil probate. Dengan probate itulah baru ada kuat kuasa supaya hasrat dalam wasiat itu dilaksanakan insya-Allah. Nanti kan kalau ada soalan boleh tanyalah, kita segerakan. Jadi kalau tak ada tu yang jadi masalah. Tak ada wasiat, itu prosesnya panjang. Dan sebab itulah kita tengok benda-benda macam ni terjadi. Ini salah satu punca bila tak ada wasiat. Tengok macam ni, 900 milik tanah kepunyaan orang mati. Maksudnya tuan punya dah meninggal dunia. Saya ada buat satu kes ni. Dia punya harta pusaka yang ditinggalkan tanahnya ada 40 ekar. Lama dah.
Ada satu kes yang saya pernah tempuhi, saya pernah lalui, tapi saya tak jadi buatlah. Dia ada harta tanah saja bernilai 400 juta. Nilai dia lah, dia nilaikan. Betul atau tidak, wallahu alam. Tapi tengok kalau jadi macam ni, rumah pusaka masih nama arwah atau siapa pun tak peduli. Ini sama Muslim, non-Muslim sama. Ada banyak harta-harta yang tidak diuruskan. Tapi non-Muslim dia lebih mudah lah. Dia lebih mudah untuk aturkan. Muslim ni yang harus kita peringatkan. Jadi insyaAllah kena tengok benda ni. Hak-hak waris. Orang Islam dengan orang bukan Islam, dia ada sedikit perbezaan. Kalau konvensional, bukan Islam, ibu dan bapa tu satu grup. Dia jadi 3 je. Manakala orang Islam, dia jadi 5. Pasal ibu hak lain, bapa tu hak dia lain. Dia asingkan. Ada hak-hak yang berbeza. Kemudian pasangan serupa, tapi bila anak, tentang hal anak, konvensional, anak tu child. Anak-anak. Satu grup saja. Tapi dalam Islam, hak dia terbagi 2. Hak anak perempuan lain, hak anak lelaki lain. Yang ini selalu menjadi kekeliruan. Jadi tugas kami ini untuk menunjukkan kepada tuan-tuan dan perempuan bahawa pembahagian, kalau tak ada wasiat, konvensional kena ikut Akta Pembahagian. Distribution Act 1958, Akta Pembahagian. Ada akta dia. Ditunjukkan macam mana haknya. Secara ringkasnya macam ni. Dalam akta tu, kalau ada ibu, ada pasangan, ada ibu bapa, ada pasangan, ada anak-anak, isu-isu tu masuk anak-anak, dia bagi macam tu. Kalau tak ada, lain sedikitlah pembahagian. Kata ibu tak ada, ibu bapa tak ada, maka 1/3, 2/3. Tapi secara ringkasnya macam ni cara pembahagian. Kalau orang Islam, pembahagian nak dibahagikan menurut hak fara'id. Dibahagikan setelah ditakbir, dibahagikan menurut hak fara'id. Fara'id ini yang selalu menjadi isu. Dia tetap jelas. Boleh menyelesaikan sebarang masalah. Dia tahu apa perkiraan. Sekecil-kecil perkiraan pun boleh kira. 1/424,320 bahagian. Boleh kira macam tu. Tapi waris-waris kadang-kadang berbala nak menyelesaikan fara'id. Yang selalu terjadi tuan-tuan dan perempuan ialah dia dia cerita fara'id dulu, dia tak buatkan pentadbiran. Semua orang berhak pada fara'id, tapi siapa yang nak pergi mengaturkan pentadbiran? Pembahagian jelas, tak ada masalah. Boleh. Selepas ditakbirkan macam ni yang nak kena diaturkan. Sebelum nak bahagi itu peringkat yang terakhir, tapi sebelum nak bahagi tuan-tuan kena selesaikan benda ni. Kena bayar urusan jenazah, baik ni Muslim non-Muslim sama kena selesaikan pengurusan jenazah, hutang kena selesaikan. Kalau orang Islam tuntut harta sepencarian, kalau yang bukan Islam harta perkongsian, kemudian melaksanakan wasiat, kemudian baru dah bahagikan kepada ahli-ahli waris. Sama ada menurut akta bagi orang bukan Islam atau fara'id. Jadi kita kena ingat benda tu. Jadi sekali lagi saya peringatkan bahawa tuan-tuan dan puan-puan, bila kita ada harta ni masih hidup. Masih hidup kita ada harta. Jam ni mahal, tapi jam ni airline dia senang je. You never actually own a Patek Philippe. You merely look after the next generation. Saya bagi contoh dalam slide ni, saya pun ada pakai satu jam yang serupa macam tu, Patek Philippe juga namanya. Gitu. Nak tunjukkan jam ni, tapi yang jam ni saya beli tepi jalan. Jam ni mahal, ni dalam peringkat yang hierarki jam ni dia letak nombor 2 ke nombor 3 ni. Mahal jam ni. Jadi kalau tuan punya jam ni ada anak seorang, senang, tak ada masalah. Anak dia boleh mewarisi. Kalau jam wanita, anak perempuan mewarisi. Tapi kalau dia ada 3 anak, dia ada 1 jam, macam mana cara? Dia ada 1 jam Patek Philippe, mahal. Dia ada 3 orang anak, macam mana cara nak buat? Sebab tu memerlukan perancangan. Jadi kena rancang. Perancangan kewangan ini adalah proses. Kita kena rancang daripada awal. Dia untuk memenuhi keperluan peribadi kita, keperluan kewangan. Pasal ni mahal ni, tak kita wariskan. Kalau nak jual pun orang tak nak beli. Jadi kita kena laksanakan satu perancangan harta dan pewaris yang komprehensif. Ya. Bagi orang Islam kena ikut prinsip Islam. Kat sini yang selalu berlaku sedikit kekeliruan.
Untuk orang Islam, perancangan harta pusaka dia ke pewarisan ni mesti ikut Islam. Dia tak boleh kalau dia ada barang-barang yang tak halal misalnya, tak boleh diwariskan gitu. Kan? Jadi dia kena aturkan macam mana cara nak buat. Jadi orang Islam kena tahu. Jadi dia berbeza sikit. Umpamanya, contohnya saya tunjuk pada tuan-tuan dan puan-puan tentang KWSP, simpanan. Orang Islam lain. Orang Islam tak sama dengan konvensional. Orang bukan Islam dia boleh namakan siapa-siapa saja, tapi orang Islam ada tanggungjawab. Siapa yang dinamakan dia hanya pemegang amanah. Dia sebut tu mesti agih ikut hukum faraid. Jadi harta KWSP itu kalau dinamakan, sebenarnya harta-harta lain pun kalau penamaan, bagi orang Islam, nomination, penamaan. Yang ini saya minta perhatian tuan-tuan dan puan-puan yang ada dalam webinar kita pada hari ini, ambil perhatian benar-benar bahawa orang Islam perancangan dia kena sempurna. Jadi ramai yang tak faham prosedur bahawa penamaan orang Islam, penama orang Islam tu yang nama jadi penama tu, dia hanyalah pemegang amanah. Dia kena bahagi-bahagikan. Jadi ada diperkenalkan pula sekarang ni. Kalau untuk Muslim dan non-Muslim susah nak bagikan kepada waris-waris takut timbulkan masalah dan sebagainya, boleh lantik amanah raya sebagai penama. Lepas tu buat wasiat dengan amanah raya. Jadi di sini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam masa yang singkat ni bahawa kita perlu buat perancangan. Apa perancangan kita? Jangan sampai waris-waris kita merugi, kecewa. Jadi kita punya waris-waris sepatutnya, semua waris-waris kita hendaklah kita pastikan tidak mengalami masalah. Jadi kita kena fikirkan ni bahawa kematian boleh berlaku mengejut. Kita dah tunjukkanlah tadi. Kan, kalau COVID-19 ni yang tiba-tiba je kita dapati. Kita pun tak tahu, jiran ujung kampung kita meninggal dunia, kita pun tak tahu. Rupanya COVID. Ya. Jadi masalah kan? Bila pergi tanpa perancangan. Sebab tu saya kata kat sini, kekayaan yang dihimpun semasa kita hidup tiada manfaat kepada yang tersayang. Kan kita nak sebut tadi, waris-waris kita, heirs kita yang tersayang, your loved ones. Tidak akan mendapat manfaat kalau tak ada perancangan yang sempurna. Tuan-tuan kena rancang. Sebenarnya tools, estate planning tools banyak. Untuk orang Islam lagi banyak. Tapi hari ini untuk kita masa singkat ni, 5 minit ni saya nak tunjukkan tentang wasiat saja. Wasiat ini kita ikut undang-undang. Untuk konvensional ada Akta Wasiat 1959. Ya, kita ada Akta Wasiat 1959. Dia aturkan macam mana cara nak buat. Bagi orang Islam sebenarnya ada banyak enactment dah. Jadi sini saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, ada dah enactment wasiat Islam. Wasiat orang Islam dah ada. Di Selangor tahu enactment 99, Negeri Sembilan pun ada, Melaka ada, Kelantan, Pahang, Sabah pun dah ada terbaru. Jadi ini kena tengok benda ni bahawa orang Islam boleh buat wasiat. Jadi kalau ikut enactment yang ada dekat negeri ni, negeri lain macam mana? Negeri lain, maka negeri lain kena ikut Quran lah sebenarnya. Dalam Islam, dalam Quran tu dah sebut dah. Ada 9 tempat sebutkan perkataan wasiat. Kan? Jadi ada jelas dalam tu, tapi di enactment kan. Di sini saya nak tunjukkan perbezaan. Menurut Akta 1959, ini untuk konvensional, dia tak terpakai kepada orang Islam. Akta Wasiat 1959 kata mesti bertulis. Dia kata dokumen. Tapi untuk orang Islam, wasiat sebut saja. Dia ikrar oral daripada perkataan saja, tak bertulis, pun boleh dilaksanakan. Dengan syarat-syarat yang tertentulah. Itu sebab tu enactment itu dibuat. Boleh bertulis atau tak bertulis. Tapi dicadangkan oleh enactment orang Islam, buatlah secara bertulis. Dia ada sampel, ada contoh lagi. Boleh ikut dalam tu. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan. Semoga bermanfaat. Jadi kita nak tahu, orang bukan Islam boleh bagi kepada siapa dia suka. Dia nak bagi pada anjing pun boleh, dogs nak bagi.
Tapi orang Islam kena hati-hati. Ya, orang Islam dia bukan boleh buat sesuka hati. Orang Islam kena faham wasiat orang Islam ni dia ada khas. Sebab faraid ada, hukum faraid ada, maka wasiat ini sebagai tambahan kepada hukum faraid itu. Wasiat sebagai tambahan. Maksud macam mana? Kalau ikut faraid, waris-waris dapat haknya. Tapi kalau orang ni nak bagi kepada orang lain, maka dia boleh buat wasiat. Dia boleh bagi tidak melebihi 1/3 kepada bukan waris dia. Jadi Nazmi Hakim, Syed Khalil, Mervin dari MFPC ini, dia bukan waris saya. Jadi kalau saya nak bagikan kepada mereka bila saya tak ada nanti, berbuat puasa bila saya meninggal dunia nanti, harta yang saya tinggalkan nak bagi pada mereka, saya kena tulislah wasiat. Sebab dia bukan waris, tak ada hak faraid. Jadi saya kena tulis dalam wasiat dia, 3 orang ni akan dapat, tidak melebihi 1/3. Kalau lebih dari 1/3, waris-waris saya kena setuju. Kalau bagi pada waris-waris ikut beza bahagian faraid, boleh. Dengan syarat waris-waris setuju. Sebab tu dia kata waris-waris kena setuju. Ya. Jadi wasiat orang Islam ada ketentuan daripada waris-waris. Nak setuju tak nak setuju. Lebih 1/3 setuju, jalan. Kalau tak ikut faraid, setuju, jalan. Tak setuju, patah balik faraid. Tapi untuk orang bukan Islam, bila tulis wasiat saja, tak boleh bantah. Jadi tak boleh bantah. Kena tahu tu. Jadi orang Islam, aturkanlah kepada tuan-tuan dan puan, kita mesti ambil iktibar daripada slide-slide yang ni. Saya dah nak berhenti dah ni. Slide ni kata bila ada wasiat senang. Saya akan tanya balik. Apa terjadi kalau tak ada wasiat? Tuan-tuan sendiri tadi tahu bahawa kalau tak ada wasiat, masalah. Orang Melayu ni dia kurang tulis, dia cakap saja. Jadi itu saya anggap wasiat yang tak boleh nak dilaksanakan. Sebab kadang-kadang saksi dengar lain, cakap lain, dah jadi masalah. Sebab tu kita suruh tulis. Jadi kita nak membudayakan. Kalau nak buat, tulis. Boleh cari ramai orang kat sana, di luar sana ada ni ramai orang yang aturkan, peguam-peguam boleh tolong, pengacara-pengacara harta pusaka boleh aturkan, jumpa financial planner, MFPC, dia orang membuat benda ni. Tujuannya apa? Tujuannya nak aturkanlah macam mana nak bagi kemudahan tunai, nak proses segera, harta macam mana nak buat. Sebab itu kita kena rancang harta pusaka kita, sebab itulah satu cara untuk menunjukkan kasih sayang. Macam mana cara nak buat? Saya bagikan ini. Macam mana cara nak buat, pelaksanaan amali saya bagikan. Tuan-tuan cuba buat benda ni diri sendiri. Saya pun buat benda ni. Saya dah test pada ramai orang, boleh. InsyaAllah. Aturkan. Tuan-tuan nanti boleh minta daripada penganjur, download ke apa ke, ada slide yang ini, cuba buat sendiri, aturkan. Senang, boleh buat sendiri. Tapi kalau tak puas hati cara macam mana, nanti boleh rujukkan kepada mereka yang pakar, aturkan. Tuan-tuan dan puan-puan, tujuannya apa? Tujuannya kalau ada wasiat ni, dia akan cepatkan pentadbiran pusaka. Kenapa? Kerana kita menentukan berapa bahagian-bahagian waris, kita tentukan siapa akan dapat apa, bila akan dapat apa, anak yang bawah umur macam mana, siapa nak pegang harta dia. Yang paling mustahak sekali, kita lantik wasi. Wasi ini executor, siapa yang akan laksanakan. Jadi wasi ini tugasnya kita tetapkan. Dalam wasiat itu kita tulislah dia patut buat apa, bagi masa bila dan sebagainya. Jadi kalau ada harta mungkin kita tulis itu. Sebab tadi kalau ikut kita punya susunannya, kita kena aturkan berapa, siapa tunjuk hutang dan sebagainya. Jadi kita yang tentukan. Harap-harap dengan kita buat macam tu, waris-waris tidak berbala, akan menjaminlah kesamaan di antara waris-waris. Jadi hak-hak mereka akan terjamin. Misalnya nak bagi lebih sikit kepada satu orang anak yang telah bertungkus lumus menjaga kita masa kita sakit. Jadi wasiat ini kita buat masa kita hidup, dilaksanakan apabila kita tiada, masa kita tiada. Jadi sebelum kita meninggal dunia, kita boleh ubah. Bila kita buat wasiat yang baru, akan batalkan yang terdahulu. Sekarang yang baru. Dulu letak nama Nazmi Hakim, nama Syed Khalil, lepas tu letak nama Mervin. Lepas tu kita kata dia orang ni semua dah kaya-kaya, kita letak nama orang lain. Letak nama orang lain, letak nama Amani, letak nama Aisyah, letak nama
orang lain. Boleh, tak ada masalah. Buat yang baru. Sebab itu berhati-hati untuk orang Islam kerana tak bertulis, dia boleh cakap saja. Jadi bila dia cakap tu yang selalu nak kena dengar, hari ni cakap lain, besok cakap lain. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita sampai masa untuk apa ni, bertanyakan soalan lah. Kalau ada soalan, ada Nazmi ada terima soalan ke apa ke? Ada Tuan Haji. Sila, mana Ya, soalan saya kita mana? sekejap ya. Ada Yang siapa? soalan pertama daripada Miss Man. Bolehkah kita hibahkan semua harta kepada sesiapa yang kita suka? Okey, itu bab lain lah hibah. Bagus orang yang tanya ni, kita cerita tentang wasiat, dia cerita tentang hibah. Saya sebut tadi, wasiat berkuat kuasa selepas kita meninggal dunia. Jadi kita hasrat sahaja tulis. Sama kan? Non-Muslim pun sama. Tulis sahaja. Tunggu sampai meninggal dunia. Meninggal dunia baru dilaksanakan. Itu sebab untuk orang Islam perlukan persetujuan. Untuk bukan Islam ikut. Sebab itu kena pergi mahkamah ambil probate. Dia berbeza dengan hibah. Ni memang cukup-cukup berbeza. Jadi saya jawab soalan ni. Bolehkah kita hibahkan? Boleh, tapi mesti buat masa hidup. Apa maksudnya? Bahagi masa hidup. Dalam bahasa Inggeris, give inter vivos. Inter vivos maksud apa? Masa hidup. While you are still alive. Itu maksud hibah. Saya hibahkan kereta saya kepada Nazmi Hakim. Macam mana cara? Kalau saya masuk dalam wasiat, Nazmi Hakim, Cik Hakim kena tunggu sampai saya mati baru dapat. Kan? Doa cepatlah, Haji Rafi mati cepat kan? Tapi kalau saya nak bagi hibah kepada Nazmi Hakim, maka saya bawa Cik Nazmi Hakim pergi JPJ, pindah nama. Dia kena ada perlindungan lah bagi kereta tu, kena buat inspection dulu. Lepas tu pindah nama, saya hibahkan kepada Nazmi Hakim, kepada siapa-siapa pun. Kereta tu, lepas saya dah buat. 1 minit selesai. Tukar terus, geran terus bertukar nama Nazmi Hakim. Boleh tak saya bawa? Nazmi Hakim kata boleh. Tapi kereta tu geran sudah dipindah nama. Itu hibah bagi masa hidup. Jadi saya tak nak nanti dah keliru pula kita nak cerita pasal wasiat. Ingat, wasiat itu hasrat dibuat semasa hidup. Pelaksanaan selepas meninggal dunia. Itu yang jadi berbalah juga. Kadang-kadang sebab tu kena aturkan betul-betul. Soalan berikutnya ada. Kim, ada. Sila. Ada. Okey, apa beza lagi sekali lah, apa beza hibah, wasiat dan faraid? Bagaimana jika saya ambil hibah takaful dan letak penama atas nama ibu ataupun isteri? Lagi satu, adakah waris saya yang lain seperti adik-beradik atau atuk, bapa kepada bapa tidak dapat manfaat daripada hibah takaful itu? Bagus, Alhamdulillah. Jadi saya nak jawab soalan ni, jangan ke mana-mana. Lepas ni kita ada daripada MTA, soalan itu akan dijawab sepenuhnya. Jadi saya tak nak ambil peluang sahabat saya untuk menjawab soalan tu. Jadi ini boleh kira nanti bila dia dengar dia boleh aturkan jawapannya. Tapi secara ringkasnya, kalau buat hibah takaful tu tak ada masalah. Boleh buat. Walaupun perlaksanaannya kemudian, tapi hibahnya dibuat sekarang. Dia tidak boleh dicabar. Jadi kalau puan yang bertanya itu nak namakan saya sebagai penerima hibah takaful pun boleh, tak ada masalah. Tapi buat sekarang. Bila buat sekarang, hibah takaful itu dijaga. Dikuat-kuasakan selepas meninggal dunia, tapi hibah itu dibuat sekarang. Ini istimewa. Namun, yang seperti saya sebutkan tadi, saya ulang sekali lagi, wasiat itu tulis sekarang, hasrat. Tak sama dengan hibah takaful. Hibah takaful buat penamaan dihibah sekarang. Yang ini hartanya masih lagi saya boleh gunakan, bila meninggal dunia baru dilaksanakan. Itu wasiat. Baru nak dilaksanakan. Hibah saya bagi sekarang. Banyak orang bagi hibah, misalnya pergi rumah hari raya masa hari raya bagi bagi pada budak-budak. Budak-budak tu tak ada buat apa-apa pun, dah makan kenyang semua, bagi duit raya. Duit raya tu dianggap hibah lah. Tapi kalau datang orang kahwin, itu lain pula. Orang kasih kita makan walimah. Lepas tu kita ulur envelope. Saya ada orang kahwin lepas ni, itu teringatlah. Itu apa? Bukan hibah tu. Itu hadiah kan, sebab kita dapat makan. Jadi hibah ni satu lagi keistimewaan dia, tak ada perlukan apa-apa balasan. Itu bagi hibah.
Harap-harap nanti apa ni kita boleh buat satu apa seminar khas lah tentang perancangan apa ni nanti MFPC. Tuan-tuan dan puan-puan nanti boleh daftar tanya minta, kalau ramai permintaan nanti MFPC akan buat satu hari punya, setengah hari lah. Pagi 9 sampai pukul apa ni 11.30 satu sesi untuk perancangan perwarisan insya-Allah. Soalan lain, Kim? Tiada. Tiada. Okey, alhamdulillah. Jadi saya ulang sekali lagi, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, tuan-tuan kena tanya diri sendiri, tanya diri sendiri. Jikalau apa ni kita ada harta itu akan kita tinggalkan. Siapakah yang akan mendapat manfaat daripada harta yang kita tinggalkan? Itu soalan yang harus apa ni kita kira. Itu harta yang kita tinggalkan. Kepada siapa kita nak manfaatkan? Soalan berikutnya ialah, kalau kita ada hutang, siapa yang nak selesaikan? Adakah kita buat persiapan, persediaan bagi menyelesaikan hutang? Kalau kita ada apa ni hutang cukai, siapa nak selesaikan? Hutang kita kepada Tuhan, hutang kita kepada Allah Subhanahu Taala, macam mana nak selesaikan itu? Jadi kita harapkan selepas ketiadaan kita, ada orang yang akan laksanakan. Jadi orang yang laksanakan hal-hal ni, nak bahagi-bahagikan ni, namanya wasi. Kita lantik wasi tu dalam surat wasiat. Ramai orang boleh jadi wasi, tapi ramai juga institusi yang akan membantu. Jadi pilih institusi yang ada di luar sana untuk tuan-tuan dan puan-puan melaksanakan wasiat tuan-tuan dan puan-puan. Selamat merancang perwarisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.